Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Wan Hazrina Wan Muhammad, pakar perunding nefrologi Hospital Kuala Lumpur. And bersama saya sekarang ni saya bawakan one of my PD unit nurse, staff nurse Nurul Jannah. So pada hari ini kita akan bercerita berkenaan salah satu rawatan gantian terapi dialisis, iaitu dialisis tanpa jarum dan boleh dilakukan oleh pesakit sendiri di rumah. So sebelum kita pergi kepada tajuk terperinci, discussion terperinci berkenaan dialisis tanpa jarum ni, untuk saya perkenalkan, di Malaysia kita ada 4 jenis rawatan gantian buah pinggang ini, iaitu pemindahan buah pinggang yang paling bagus. Sementara menunggu proses pemindahan buah pinggang ini, kami galakkan pesakit melakukan dialisis, di mana kami utamakan pesakit untuk memilih peritoneal dialisis ataupun dialisis tanpa jarum di rumah. Ketiga ialah hemodialisis, dan untuk pesakit tertentu kami sekarang ini kenakan rawatan tanpa dialisis. So untuk hari ini secara terperinci kita akan bercerita tentang dialisis tanpa jarum yang dilakukan sendiri oleh pesakit di rumah. Okey, so nama lain, nama saintifik dia kita katakan, kita labelkan sebagai peritoneal dialysis ataupun nama singkat kita kata PD. Alright, so mari saya kenalkan apa itu dialisis tanpa jarum di rumah ataupun peritoneal dialysis. Okey, so peritoneal dialysis seperti tajuk tu tidak memerlukan apa-apa jarum, benda-benda tajam. So kita menggunakan selaput natural dalam kita punya rongga abdomen, kita panggil peritoneum. So selaput ini diperlukan untuk melakukan pertukaran toksin air yang berlebihan dalam badan. So apa yang diperlukan ialah pesakit akan melalui satu pembedahan kecil untuk memasukkan tube silikon ni ke dalam ruang abdomen. So pembedahan ni ambil masa dalam 15 hingga 20 minit sahaja. So apa yang pesakit perlu buat? Pesakit akan memasukkan tube dialisis. So basically ada air dialisis ni, kita panggil air. Okey, sebab tu dialisis air, ada air. Mari tunjuk sikit dialisis air ni. Okey, dialisis air. Dialisis ataupun air dialisis ni akan dimasukkan ke dalam ruang rongga. So dalam anggaran maksimum about 2 liter. So dalam 2 kilo lah. Okey, di dalam ruang abdomen. So lepas dimasukkan 2 liter ni, kita akan disconnect. Cabut ni. Cabut. Kita pasang penutup yang barulah. Okey. So kita masukkan dalam pouch. So sewaktu air ni berada di dalam ruang rongga ni, kita akan letak selama 4 hingga 6 jam maksimum. Dan sewaktu 4 hingga 6 jam air ni didwell di dalam rongga, di mana sewaktu inilah proses dialisis berlaku, pertukaran air, pertukaran racun ataupun toksin. Sewaktu ini pesakit bebas untuk melakukan kerja harian. Bekerja, bersukan, membuat kerja harian di rumah, membuat aktiviti yang disukai di rumah. So setelah cukup 4 jam, pesakit datang balik ke tempat dialisis di rumah ataupun di kawasan yang bersih dan sambung untuk mengeluarkan hasil dialisis ataupun toksin, iaitu bahan-bahan racun, kumuhan, dikeluarkan dalam beg yang kosong ini. Okey. So proses ni mengambil masa, kalau katakanlah air masuk dalam 10 minit. Dan kita cuba keluarkan dalam 15 hingga 20 minit. So secara keseluruhan proses tu mengambil masa setengah jam. Okey. So kita terdapat ada 2 jenis rawatan peritoneal dialysis. Perhaps staff nurse saya akan menerangkan jenis rawatan peritoneal dialysis yang ada. Okey, terdapat 2 kaedah untuk rawatan peritoneal dialysis. Di mana kaedah yang pertama yang kita panggil adalah CAPD, iaitu Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Kaedah ini dilakukan di rumah secara manual 3 hingga 4 kali sehari, di mana air akan disimpan di ruang peritoneum 4 ke 6 jam. Biasanya kaedah ini dilakukan mengikut preskripsi ataupun apa yang doktor order kepada pesakit. Okey, kaedah yang kedua adalah APD, Automated Peritoneal Dialysis. Macam yang kita lihat APD, di mana pesakit akan menggunakan mesin ini di rumah, akan dipasangkan setiap malam 8 hingga 10 jam setiap hari. Kaedah ini dilakukan pada biasanya untuk pesakit yang bekerja, dia amat sesuai
dan pesakit boleh pergi bekerja seperti biasa. Dan biasanya kita lakukan untuk pesakit yang lebih tua dan memerlukan pembantu untuk melakukan rawatan peritoneal dialisis melalui kaedah APD ni lebih sesuai untuk pesakit yang lebih dewasa lah ataupun lebih tua. Okey, biasanya prescription untuk peritoneal dialisis ini doktor akan arahkan pada keadaan klinikal pesakit, faktor pekerjaan, faktor keluaran berapa banyak amount air kencing pesakit dan faktor kehidupan sosial itu pesakit. Macam mana kita nak buat peritoneal dialisis? Siapa yang boleh buat untuk peritoneal dialisis ni? Sebenarnya untuk semua pasien memang boleh buat peritoneal dialisis. Tetapi dia ada cara kriteria dia juga. Biasanya kriteria kita yang pertama adalah pesakit mestilah bermotivasi, berdisiplin, berdikari dan mampu untuk menjaga diri sendiri. Yang kedua adalah pasien tu mestilah sihat daripada segi mental dan fizikal dan mampu untuk melakukan peritoneal dialisis. Kalau dua kriteria ini tiada pada pesakit, maka seperti pesakit yang kanak-kanak yang lebih muda, pesakit yang mengalami stroke, ataupun pesakit yang lebih tua, maka kita perlu dapatkan pembantu untuk membantu dalam peritoneal dialisis. Pembantu ini mestilah lebih committed dan boleh dipercayai untuk melakukan dialisis. Okey, Dr. Wan. Okay, sebelum kita pergi ada soalan dekat situ. Mana nak dapat mesin tu, mahal ke tak? Okey. So basically di Malaysia untuk subsidi kerajaan, kebanyakan subsidi kerajaan adalah menggunakan continuous ambulatory peritoneal, itu secara manual. So untuk mesin ni subsidi kerajaan kita tak banyak. Satu hospital dalam 5 mesin untuk kerajaan. So kita ada kriteria tertentu untuk dipilih. Tapi sekiranya anda JPA, SOCSO yang masih bekerja dan golongan asnaf, kebanyakan boleh apply untuk dapatkan mesin ini. So kos katakanlah mau sewa sendiri is dalam anggaran 3,000 hingga 4,000 lebih satu bulan. Bersama-sama dengan consumable lah, dia punya air, dia punya tube, khidmatan yang disediakan. Okey, dan jika ada juga pesakit yang pernah tanya saya memang nak beli untuk mesin ni, harga dia adalah 40,000 tapi dia tidak termasuk dengan dialisis. So maksudnya sewa mesin, dia beli mesin dan dialisis tu dia kena harga lain dalam 3,000 macam tu. So total jadinya lebih rugi daripada better kita sewa. Bila kita sewa dengan maintenance sekali dia bagi package 3 ke 4,000. Okey, seterusnya kita tengok dari segi kenapa sekarang ni kita galakkan pesakit melakukan dialisis di rumah. Kenapa? So mungkin yang penting of course kita kebanyakan pesakit nak maintain dia punya kualiti hidup seperti sedia kala sebelum didiagnose mengalami penyakit buah pinggang yang advance, stage 5, 4 dan 5. So mungkin ada kebaikan dia, Jana? Okey, masa yang kita buat bila kita buat kat rumah, masa tu adalah lebih fleksibel. Maksudnya tidak begitu terlampau straight, macam kalau PD lewat sejam pun tak ada masalah. Jadinya patient boleh mengikut masa dia sendiri, mengikut prescription yang doktor berikan. Selain daripada itu, pesakit masih lagi boleh melakukan bersukan, bersenam, dan yang paling penting pesakit boleh melancong ke luar negara, tak ada masalah dengan membawa mesin ini sahaja dengan berat 13 kilo sahaja dengan ada dia punya bag travel sekali. So jadinya selain daripada itu, pesakit juga boleh pergi umrah ya doktor boleh menjalankan umrah. Kalau doktor, macam kalau pesakit pergi haji, pernah juga pasien tanya saya, macam mana tu? Untuk pesakit peritoneal dialisis ataupun end stage renal disease, tak kisahlah pakai peritoneal dialisis ataupun dialisis tanpa jarum ini, ataupun pesakit hemodialisis pada masa sekarang, pada waktu ini, mengikut undang-undang lah kriteria tabung haji dan Badan Perubatan Tabung Haji, pesakit end stage renal disease tidak dibenarkan untuk pergi menunaikan haji sebab dia mengambil masa yang lama. Okey, dan kelebihan dia lagi adalah pesakit tidak perlu bersesak-sesak ke laluan lalu lintas untuk pergi ke pusat-pusat dialisis center. Sebabnya peritoneal dialisis ini kita lakukan di rumah. Macam yang saya kata, lebih fleksibel mengikut masa kita dan costing dia lebih murah kerana kita tidak perlu keluar daripada rumah. Okey doktor, nampaknya kita ada soalan. Kalau tidak mampu sewa mesin, macam mana? Itulah yang saya cakap. Ada kategori-kategori yang kita boleh apply. Sama ada kalau anda bekerja sebagai government servant, kita boleh minta daripada
kementerian ataupun JPA, SOKSO sekiranya masih bekerja, dan juga golongan asnaf dengan badan-badan NGO seperti NKF dengan recommendation yang bagus daripada pakar nefrologi anda lah. Kita jawab soalan lagi kan? Boleh. Salam doktor, saya pesakit buah pinggang tahap 3B, perlu mendapatkan rawatan ke? Untuk mendapatkan rawatan, ya, untuk tahap 3B sebab dia tak sampai, kalau boleh doktor buah pinggang ni dia tak nak sampai tahap 4, tak nak sampai tahap 5. So rawatan susulan pada tahap awal ini diperlukan. Biasanya kalau dah tahap 3B ni biasanya dalam radar pakar nefrologi. So kena ada rawatan tertentu untuk pesakit yang tidak mencapai tahap dialisis, tapi bukan dialisis lagi. So kena follow up mengikut tempat pakar nefrologi yang puan follow up lah. Okay. So kita sambung kepada itu ialah kebaikan peritoneal dialisis dari segi quality of hidup. Okey, apa kata dari segi kebaikan klinikal dia? Okey, kebaikan klinikal. Okey. So nombor 1, dari segi kebaikan klinikal, kalau kita katakan dari segi jangkitan kuman. Okey, kita tahu kalau hemodialisis dia akan pakai jarum dan melibatkan salur darah. Tapi kalau peritoneal dialisis, kalau kita tengok ni hanyalah tube silikon, tidak memerlukan jarum dan tidak melibatkan saluran darah. So rawatan jangkitan kuman seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, risikonya adalah rendah untuk pesakit peritoneal dialisis as to compare dengan hemodialisis. And kalau kita tengok baru-baru ni sewaktu pandemik COVID-19, okey, pesakit kita masih boleh melakukan rawatan dialisis dengan selesa di rumah dan sekiranya tidak memerlukan mendapat dijangkiti COVID dan tidak memerlukan admission di hospital, kemasukan ke ward, dia orang masih melakukan dialisis di rumah dan pantauan perhubungan tu sentiasa ada. Sebab tu waktu pandemik tu kami tengok secara kami akan follow up pesakit secara virtual. So perhubungan di antara tim peritoneal dialisis dan pesakit di rumah tidak terputus. Okey, so itu adalah dari segi klinikal. Dan paling bagus untuk pesakit jantung yang ada ischemic heart disease, jantung yang lemah, usually kita advise untuk jalani peritoneal dialisis sebab dia tidak membebankan jantung as compared to hemodialisis. Selain daripada itu, bila dah ada dari segi pemakanan, pemakanan dia, kawalan pemakanan tidak seketat hemodialisis. Okey? Ada lagi, Jana? Okey. Macam kalau pesakit peritoneal dialisis ni kurang risiko anemia, itu kekurangan hemoglobin dalam badan kerana seperti tajuk kita hari ni, dialisis tanpa jarum, iaitu tak ada pendarahan yang berlaku dan kurang kesakitan untuk pesakit yang memerlukan bila hemodialisis seminggu 3 kali untuk kita masukkan jarum, ya doktor. Saya rasa buat masa ni itu saja kebaikan mungkin. Itu adalah segi. So kita dah cover quality of life pesakit, kita dah cover dari segi klinikal. Okey, ada lagi yang tanya selain daripada masa yang fleksibel dan jimat transportasi, apa lagi kelebihan rawatan PD? So quality of life, klinikal yang saya terangkan tadi. Bagaimana dalam keadaan bencana? Okey, keadaan bencana kita pernah, ya doktor, tahun 2020 seingat saya lah, di Ulu Langat ataupun Kelantan, yang di mana berlakunya terputus bekalan elektrik dan bekalan air, di mana pesakit peritoneal dialisis masih lagi boleh melakukan peritoneal dialisis di pusat-pusat pemindahan rawatan berbanding pesakit hemodialisis jika diorang masih lagi ada peralatan dialisis dan peralatan-peralatan untuk melakukan peritoneal dialisis. Okay. And satu lagi, di kawasan pedalaman, sekarang ni kalau kita paling banyak penduduk yang melakukan peritoneal dialisis ialah di Sabah, Sarawak. So diorang memang ada support untuk peritoneal dialisis kerana dari segi penghantaran air dialisis ini dapat dilakukan. So untuk dapatkan consumable tu senang, dan di Sabah, Sarawak di kawasan pedalaman ada proses untuk penghantaran air ini dan berlaku di rumah. Sebab di Sabah, Sarawak, pesakit untuk datang ke hospital mengambil masa sejam 2 jam. So bila ada dialisis di rumah ini, segala consumable peralatan dihantar kepada pesakit, dan in terms of follow up boleh dilakukan secara virtual, dan sekiranya ada masalah boleh pergi kepada klinik kesihatan berdekatan dan seterusnya akan ke hospital besar untuk rawatan lanjut. So proses tu lagi senang untuk pesakit, especially di kawasan pedalaman. Ada doktor juga untuk kebaikan lagi peritoneal dialisis ni, preserve renal function.
Maksudnya dia air kencing kita tu kita nak memelihara lagi air kencing supaya benda tu tidak cepat untuk hilang lah. Maksudnya kita memelihara air kencing tu lagi. So untuk pakai buah pinggang ni, bila pesakit dikatakan katakanlah peratusan tinggal 7%. So betul. ada lagi fungsi kilang buah pinggang tu yang masih ada. So yang 7% ni kita nak preserve, sometimes masih ada banyak air kencing dalam 1 liter, 1.5 liter. So dengan PD ni usually dia tak kacau sangat kurangan air kencing. So kalau ada air kencing ni sekurang-kurangnya 2 tahun, at least patient boleh hidup dengan berkualiti selama 2 tahun. So kita jawab pertanyaan, saya sekarang pesakit PD selama 5 tahun, doktor cakap PD tak berapa jalan, apa perlu saya buat? Nak tengok juga tu PD tak berapa jalan, adakah sebab tiub itu sendiri blok ke, ataupun peritoneal dialisis tak cukup efektif ataupun tak cukup untuk pesakit. Itu kena rujuk dengan hospital yang berdekatan mungkin, sebab 5 tahun sudah membuat PD. So 5 tahun, ada setengah pesakit sampai 10 tahun, ada setengah 12. So setiap individu adalah berbeza. Betul. So kadang-kadang kalau sentiasa kadang-kadang sampai 5 tahun katakan tak berapa efektif, mungkin ada cara doktor akan tukarkan mungkin daripada CEPD kepada APD. So kita tengok yang tak berapa jalan, apa maksud dia, dari segi racun tak clear ke, air dia tak berapa cantik untuk keluar ke. Yang itu kita tengok dari segi klinikal. Okey. So mana lebih efektif, CAPD ke HD? So basically lebih kurang sama sahaja, tetapi saya galakkan sekiranya anda masih awal, masih banyak air kencing, peritoneal dialisis adalah rawatan yang sepatutnya dipilih berbanding dengan hemodialisis. Betul. Doktor nak tanya simptom untuk sakit buah pinggang. Okey, kita dah keluar kepada topik kita sikit, tapi tak apa sebab ada tanya sakit buah pinggang ni. Macam kita tahu kita ada banyak stage bila kita katakan mendapat penyakit kronik buah pinggang ni. So sekiranya anda ada kronik buah pinggang tu, simptom tu takkan ada. Patient biasanya akan sihat sampailah fungsi buah pinggang tu bawah pada 15%. So masa itulah pesakit akan datang dengan kaki bengkak, apa orang kata loya, letih, gatal-gatal. Itu adalah simptom untuk sakit buah pinggang. Tapi kebanyakan kalau awal lagi memang diorang takkan ada simptom, sebab Allah jadikan kita 2 buah pinggang. Dalam buah pinggang kita ni ada banyak kilang. Satu kilang rosak, kilang lain akan ganti. Satu kilang rosak, kilang lain ganti. Tapi kilang yang rosak ni, bila ada masalah kronik buah pinggang ni, dia tak akan reverse balik pada normal. So whatever kilang yang remain ni akan tolong, bantu sampailah tinggal pada 15% ni yang simptom tu akan timbul. Betul. Doktor, dialisis boleh minum lemon tak? Dialisis boleh minum lemon tak? Itu boleh. Kita tak pernah kata tak boleh. Boleh. Tapi kita kena tengok juga pesakit tu macam mana. Berapa banyak nak minum berapa lemon, banyak kandungan potasium dia, pesakit tu, berapa banyak apa kata air dalam badan. So saya tak pernah kata tak boleh langsung, kecuali saya kata avoid suplemen yang ni, tapi ataupun ubat tahan sakit. Tapi untuk minum lemon boleh, tapi kena ada kuantiti dan kesesuaian dengan pesakit punya kandungan darah. Tapi kalau buat dekat perut, susah tak nak jaga? Dulu orang kata nak jaga susah. Macam mana tu, Jana? Sebenarnya tak susah untuk jaga tank cough yang kita masukkan dekat perut kita, abdomen ni lah. Sebab sekarang ni biasanya pesakit bila dia ada allergic yang teruk ataupun dia allergic dengan plaster, dan biasanya nowadays kita dah buat untuk expose dressing saja. Bila patient tu ada enzima yang teruk, penjagaan exit site ni begitu senang. Jadinya pesakit kita galakkan, jika ada bila allergic, kita akan galakkan untuk expose, and then lepas mandi apa semua bersihkan, bersihkan badan dengan tuala. Ini tuala yang lain, jangan campurkan, kita takut infection daripada mana-mana tempat badan akan bercampur dengan infection dekat sini. So dekat sini kita akan gunakan tuala yang biasa saja, macam tuala good morning. Then lepas kita pastikan kering saja, jangan basah, avoidkan basah, and then kita keringkan, kita dressing macam biasa, dan patient boleh letak dalam posh bag dan bekerja macam biasa. Tapi yang ini kita selalu cakap dengan patient, pastikan hand hygiene bersih, baju kena tukar, seluar kena tukar. Jangan pakai itu belt ataupun seluar di atas catheter ni, takut iritasi, so akan menyebabkan trauma pada catheter. Biasa penjagaan dia tak ada masalah untuk bangsa ni. So basically untuk pesakit peritoneal dialisis dari segi penjagaan tan ni,
kita akan ajar step by step kepada pesakit. So, kita kalau boleh nak pesakit ikut turutan tu, macam pantang lah, maknanya kena ikut turutan tu. Sebab kalau you actually tak ikut satu turutan, tu adalah satu risiko untuk mendapatkan jangkitan kuman. So, basically kalau you ikut apa yang nurses ajar, one by one, insya-Allah tak ada masalah. Sebab kita adakan juga program training. Lepas masuk saja tiup, selepas itu kita akan train pesakit boleh melakukan CAPD dengan sendiri, dengan confident dekat rumah, dan boleh perform dressing tu dilakukan kat rumah. Dan pesakit akan membuat seperti biasa. Kita tak akan lepaskan pesakit if pesakit tu masih lagi tak confident untuk buat peritoneal dialisis ni. Doktor, kenapa fungsi air kencing tiada kalau kita buat hemodialisis? Dia bukan tiada, dia akan berkurangan lebih cepat daripada peritoneal dialisis, sebab kita tahu hemodialisis dia akan main dengan kita punya darah. So pengaliran darah ni kena sekata. So bila akan ada terganggunya, bila ada hemodialisis ni, aliran darah kawasan kilang-kilang tu tak senormal yang ni. So dia akan involve kita punya hemodinamik sikit. So itulah yang menyebabkan nefron kita, kilang-kilang tu akan cepat tidak berfungsi, dan lama-lama cepat untuk hilang air kencing berbanding dengan peritoneal dialisis. Ya, betul. Okey, adakah perkara biasa untuk pesakit APD, CAPD mengalami jangkitan paru-paru? Untuk jangkitan paru-paru ni biasanya jarang. Kebanyakannya bila at one point bila pesakit tiada air kencing tu. Sebab kebanyakan pesakit kita ni pilih peritoneal dialisis ni saat dia dah consider dah tak ada air kencing, dah hemodialisis dulu. So kebanyakan datang sebenarnya dengan air yang berlebihan, lemas dalam badan. So bila air yang berlebihan dalam badan tu yang senang untuk dapat jangkitan kuman. Untuk dapat direct senang untuk dapat jangkitan paru-paru tu jarang sebab kebanyakan pun dia orang di rumah tak expose sangat. Biasanya pesakit yang lebih overload mungkin ada berkaitan dengan paru-paru. Saya ambil protein tambahan, macam mana ahli-ahli gym bahaya ke tak untuk buah pinggang? Kalau tanya doktor buah pinggang, apa-apa protein tambahan ke, apa-apa suplemen ke, bagi kita tak bukan menggalakkan, tak digalakkan lah, tak dibenarkan lah basically, sebab kita tak tahu kandungan dia, dan kita tak tahu dari segi kajian. Sebab kajian ni, kita kalau kajian ubat-ubatan atau suplemen ni, kita actually direct kepada penyakit-penyakit yang tertentu dan mengambil masa 5 hingga 10 tahun. So itu memang kita tak galakkan lah. Okey, kalau masalah jantung bengkak ni ada kaitan ke dengan kerosakan buah pinggang? Boleh. Jantung bengkak boleh menyebabkan masalah buah pinggang. Masalah buah pinggang juga boleh berkaitan. So dia boleh saling berkaitan. Okey, untuk pesakit buah pinggang rosak boleh bersama lagi ke dan prosedur untuk dapat anak? Ini Jana boleh jawab sebab dia selalu dapat topik ni daripada pesakit-pesakit peritoneal dialisis. Okey. Untuk buah pinggang rosak boleh bersama lagi ke dan possibility untuk dapat anak? Okey. Boleh untuk peritoneal dialisis, untuk bersama lagi boleh. Untuk hemodialisis pun boleh. Tiada masalah. Cuma untuk saya cakap mungkin di luar soalan. Tapi untuk penonton juga tahu, untuk ilmu tambahan, bila kita melakukan peritoneal dialisis, ada setengah pasangan kita takut menyakiti pasangan kita sewaktu bersama malam. Kita biasanya akan cakap dengan pesakit, bila dia rasa takut untuk melakukan hubungan dengan pasangan, kita biasanya cakap dengan pasien, tutup dengan blanket ataupun pillow, tanpa menimbulkan perasaan untuk menyakiti. Bukan menyakiti, means ada setengah pasangan tu dia rasa menyakiti perasaan, macam mana tu doktor ayat dia? Menyakiti pesakit. Menyakiti pesakit. Sebab jadinya, ada tube kat sini kan? Ya, ada tube dekat situ. Jadinya tak ada masalah untuk melakukan hubungan itu. Untuk mengandung, biasanya ikut rezeki. Ada yang mengandung. Ada yang mengandung juga. Kita ada satu juga kes yang masih muda, baru kahwin 4 bulan. Kita tak akan marah pesakit if dia ada rezeki mengandung dan continue pregnant, dan dia kena dapat nasihat daripada doktor-doktor pakar kita. Untuk next appointment kena datang dengan lebih kerap lah, untuk berjumpa dengan pakar perunding. Ada yang masih mengandung, sama ada with hemodialisis ataupun peritoneal dialisis. Cuma kita perlukan rawatan yang kerap sekiranya mengandung. Okey. Apa langkah-langkah awal untuk elak kena penyakit buah pinggang? Okey, yang ini kita kena tahu apa penyebab penyakit buah pinggang tu sendiri. Okey, yang paling utama dekat Malaysia ni ialah nombor 1, of course, penyakit kencing manis. Lepas tu darah tinggi, penggunaan obesity, kegemukan, okey, penggunaan ubat-ubat tahan sakit yang lama, penggunaan ubat-ubat suplemen yang tidak di-advise dengan doktor yang lama. So
untuk elakkan benda-benda ni, kita kena make sure kita tak dapat kencing manis lah. Maknanya dari segi penjagaan pemakanan, penurunan berat badan, basically healthy lifestyle. So untuk elakkan dari, and even katakanlah anda tidak ada, tetapi dalam keluarga ada risiko, ada kencing manis, ada penyakit jantung, ada batu karang, ada penyakit autoimun. So kami galakkan dalam ahli keluarga untuk melakukan pemeriksaan, ataupun semua, tak semestinya ada risiko, ke semua rakyat Malaysia untuk melakukan screening, medical screening, at least setahun sekali jika tidak bermasalah. Okey, adakah keturunan juga menjadi faktor utama kepada penyakit ini? Tengok penyebab dia apa. Ya, betul. Ya, boleh. Macam yang doktor cakap tadi, kencing manis dengan darah tinggi. Tengok faktor utama dia apa benda. Ni ada ni. Okey, doktor. Untuk permulaan, bukan doktor ni staff nurse. Untuk permulaan PD, perlu ke pesakit untuk lakukan renovation bilik atau tempat untuk lakukan peritoneal dialisis? Okey, untuk buat peritoneal dialisis, kita tak adalah cakap saya nak bilik macam ni, saya nak bukan. Okey, kebanyakan di Malaysia ni, kebanyakan rumah flat. Biasanya kalau dia tak ada tempat yang, biasanya kita, kalau lah pesakit tu ada bilik ekstra lebih, mungkin dia boleh sediakan bilik tu untuk peritoneal dialisis. Tetapi kalau sekarang ni Malaysia rumah flat ada 3 bilik je. If dia nak buat dalam bilik tidur, tak ada masalah. Boleh saja continue, tapi minimizekan barang. Contoh ada setengah pesakit tu dia letak almari besar, lepas tu barang yang penuh, tak berkemas, dusty, penuh barang. Jadi kita akan advise untuk minimizekan barang, kita letak apa keperluan saja. Contoh katil, cukup almari satu, meja dialisis. Tak ada masalah untuk buat dalam bilik tidur. Tak kita perlu renovate sebenarnya rumah. tak suruh pesakit renovate lah. So basically asalkan kawasan tu ada satu ruang, bersih, ya, dengan alat-alat basic yang perlu. Okay. So benda ni kita akan guide, kita akan actually ajar satu persatu. In fact, kita minta kebenaran untuk visit dekat rumah sebelum kita start peritoneal dialisis. Ya, okey. If pesakit dialisis yang nak ke umrah, mudarat ke if buat dialisis darah hanya 3 kali saja dalam tempoh 12 hari? Maksudnya doktor dia nak pergi dia tanya nak pergi ke umrah, tapi dia mungkin nak convert kepada hemodialisis, dia nak buat 3 kali saja dalam masa 12 hari. Tapi mungkin kita tak galakkan sebab biasanya pasien yang hemodialisis ni memang dia memerlukan gantian luar fungsi buah pinggang yang lain, itu hemodialisis tu. So maksimum untuk pesakit melakukan rawatan hemodialisis ialah 3 kali seminggu. So memang kalau 3 kali dalam masa 12 hari tu memang kita tak boleh lah. So memang 3 kali seminggu ikut seperti yang dibuat di Malaysia. Alright. Doktor, patient underlying DM, hypertension with EGFR reading less than 70 and potensi untuk renal failure ke later on ke? Ya, risiko tu ada. So sebab tu rawatan kencing manis tu kena berada dalam kawalan yang betul. Tekanan darah kena make sure berada bawah pada 120 hingga 80 dan follow up rawatan susulan doktor mesti kena pergi 3 hingga 4 bulan sekali. So jangan tinggal. Dan jangan, kalau boleh pergi kepada doktor yang memang pakar nefrologi, pakar perubatan KKM, bukan yang tidak bertauliah lah. Berapa lama jangka masa peritoneal catheter perlu ditukar? Okey, catheter ini kita akan tukar setiap 6 bulan. Kita panggil tak maksud dia kalau catheter yang silikon tube ni kita tak pernah tukar. Kita hanya tukar yang luar ini saja, transfer set dia saja. Yang silikon dalam ni yang doktor masuk dalam bilik bedah, itu adalah permanent, kecuali pesakit tu mengalami jangkitan kuman dan tube dia mungkin tak ada function, maybe kita akan keluarkan balik. Tapi untuk tube transfer set ini kita tukar 6 bulan sekali. Kita ada pesakit yang tahan lebih pada 10 tahun kadang-kadang 20 tahun pun ada. Okey, rumah kalau tak ada aircon boleh buat CAPD tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi sewaktu exchange tu around 20 ke 30 minit tu kita kena tutup kipas. Kalau ada kipas, you kena tutup dalam masa 30 minit. If you ada aircon, bukan kena pasang aircon. If you ada aircon, you buka dulu aircon dalam 20 ke 40 minit, nak bagi sejuk dulu. Kita tak nak aircon habuk yang pertama tu, kita tak nak. Kita bagi sejuk, then you boleh buat CAPD macam biasa. Tak perlu tutup aircon. Boleh go on dengan aircon saja. Tapi tak perlu pasang aircon Okey, doktor, saya pesakit buah pinggang, tak ada simptom, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tapi BP saya kecut kedua. Stage kedua. Okey. Yang kecut tak kecut ni basically selain pada kencing manis, darah tinggi, macam saya cakap lah, mungkin dia ada masalah pada keradangan pada buah pinggang
yang disebabkan memang primary daripada buah pinggang, ataupun kita panggil sebagai nephrotic syndrome, IgA nephropathy, kalau pernah glomerular nephritis, itu ada keradangan pada buah pinggang, ataupun disebabkan oleh autoimmune macam SLE yang actually makan pada dia punya buah pinggang. So yang ini usually yang ini doktor akan investigate further lah. So basically you dapatkan rawatan daripada pakar buah pinggang, nanti pakar buah pinggang akan nasihatkan apa proses seterusnya. Kecut tak kecut buah pinggang ni basically diikut juga saiz pesakit sebenarnya. Saiz pesakit, so kita kena tengok secara keseluruhan. So tak boleh nak cakap sama itu benda tu normal ataupun abnormal lah. Kita kena tengok dia secara detail. Okey. Adakah ni Jana, pesakit on CAPD boleh berpuasa ke tak, doktor? Boleh berpuasa. Okey, sebenarnya pesakit yang ada risiko tinggi, end stage renal disease, diabetic, hypertension, biasanya kita tak galakkan puasa. Tetapi sebagai Muslim, tapi boleh. Kita tak galakkan, boleh, tapi kita nasihatkan pesakit sekiranya ada kesan-kesan seperti dehidrasi, hypoglycemia, tekanan darah rendah, rasa pening, kita galakkan buka puasa. Tapi so far pesakit CAPD kita ada yang berpuasa, and alhamdulillah boleh teruskan. In fact ada yang puasa penuh 30 hari. So dia ikut pesakit lah. Biasanya kan doktor kan, bila bulan puasa ni risiko pesakit kemasukan ke hospital lebih kurang berbanding yang biasa. Kenapa tu Jana kurang? Kontrol air, minuman, dia ada sukat makanan, minuman semua, jadi kemasukan dia kurang. Cuma lepas puasa dia lebih sikit naik berat badan. Itu yang bagus waktu puasa pun. Tak semestinya patient peritoneal dialysis pun tak. Ya, betul. Bagus. In fact patient hemodialysis pun bagus. Sebab ada yang cuba berpuasa dan dia akan capai dia punya dry weight. Dry weight tu ialah berat kering dia. Berat kering dia tidak overload, tidak ada tak ada air banyak dalam badan. Gula pun cantik, tekanan darah pun cantik. So itu bagus juga berpuasa. Tapi itulah, kita ada sebenarnya tak galakkan, ada kelebihan, ada kekurangan dia sendiri. Okey, jika pesakit wanita mengandung dan melahirkan anak, ada potensi tak untuk mendapat sakit buah pinggang? Kalau pesakit tu tak ada penyakit buah pinggang, tak ada masalah. Saya rasa jika pasien wanita mengandung dan melahirkan anak, ada potensi tak untuk anda kalau mendapat yang mengandung sakit tu normal, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada masalah autoimun, tak ada masalah. Tapi yang berisiko tinggi, yang ada kencing manis, darah tinggi, kencing manis sewaktu mengandung, darah tinggi sewaktu mengandung, autoimun dan lainnya, yang ini adalah agak risiko untuk mengandung. Yang ini memang kena dapat rawatan dan nasihat daripada doktor lah, secara terperinci. First saya dialisis hingga hari ini dah 3 tahun langsung tak ada air kencing. Kenapa ya? Dialisis tu hemodialisis ke peritoneal dialisis tu kita kena tengok juga. Kita kena tengok jugalah masa yang you first start dialisis tu, waktu tu kilang fungsi buah pinggang tinggal berapa persen. Macam mana you present waktu tu. Kan? So saya tak boleh nak jawab sangat, melainkan saya tahu secara detail lah apa masalah ketika yang first diagnosis tu. Adakah pH air menyebabkan kaki bengkak dan cuci tidak bersih? pH air tidak menyebabkan. Tidak. Assalam, saya mengalami low HB. Bolehkah berpuasa? Anemia, HB low. Kalau nak cuba, boleh. Tapi kalau katakanlah puan ada sign and symptom, dan kita tak galakkan berpuasa lah. Simptom HB rendah, penat, letih, pucat, berjalan pun dah sesak nafas, tidak digalakkan untuk berpuasa. Pening-pening. Okey, ada lagi tak soalan ni? Ada lagi soalan? Kita baca. Kita baca soalan hari ni. Okey, Jana. So, peritoneal dialysis ni. So, apa kriteria pesakit-pesakit yang you dah cakap lah kan? Kriteria tu macam mana proses untuk pesakit yang berminat untuk melakukan peritoneal dialysis, macam center kita dekat hospital Kuala Lumpur. Macam pesakit yang berminat, contohnya pesakit ni dia akan pergi ke CKD dulu, klinik. Jika pesakit tu berminat, itu pesakit buah pinggang kronik yang tak memerlukan dialisis lagi. Tapi bila dia dah tak 4-5, mungkin doktor akan menghantar kepada, mungkin dia nak tengok dulu. Kita ada 4 option yang macam doktor cakap tadi. Salah satunya peritoneal dialisis. So pesakit tu dia akan dihantar untuk PD assessment dulu. So waktu PD assessment tu kita akan menilai pesakit sama ada daripada segi faktor rumah, patient punya minat dengan peritoneal dialisis, sama ada family support dia kuat ke tak, dia punya boleh tak pesakit ni perform CAPD sendiri, daripada segi macam saya cakap, daripada segi mental dengan fizikal dia kuat ke tak. So daripada situ kita akan menilai keadaan pesakit, dan jika betul pesakit berminat, kita akan berikan tarikh untuk kemasukan tank off, tiup.
Selepas itu kita akan proceed dengan PD peritoneal dialysis training di our CAPD unit dalam 3 ke 5 hari macam tu under supervision staff, dan pesakit boleh melakukan CAPD di rumah dengan sendirinya. Biasanya untuk awal-awal permulaan start untuk peritoneal dialysis ni kita akan kerap sikit jumpa sebab kita nak bagikan prescription yang balance untuk pesakit, ada tak sesuai tak ada, dia balik dengan rejim yang doktor berikan macam tu. Kita akan jumpa kerap sikit. Kalau tak ada apa-apa masalah, biasa kita akan jumpa 3 ke 4 bulan sekali kan doktor? Ya, betul. Okey. Betul. Betul tu Jannah. Ya. Okey doktor. Okey doktor, kita ada soalan lagi di situ. Ya, assalam Dr. Nurse, nak tanya kalau buah pinggang dan belakang ni sakit sampai ke kaki sebelah kiri, kenapa ya? Jadi doktor kena tengok secara detail lah sebab Yeah. banyak differential diagnosis. Tak semestinya masalah buah pinggang, it could be because of saraf, it could be because of the muscle yang tercedera, kedudukan kita Mungkin punya position, posisi sebab posture tu, badan yang yeah. tak betul. So benda-benda tu kita kena tengok secara sendirilah. And untuk melakukan untuk pesakit peritoneal dialysis ni, kalau boleh kita punya aim, doktor punya aim ni kalau boleh tak nak masuk hospital. Ya, So betul. kalau sekiranya kena ada rawatan jangkitan kuman, kita minta pesakit buat secara rawatan secara luar kan, Ya, daycare betul. akan datang kepada unit kita secara daycare. Bagusnya pesakit peritoneal dialysis ni masing-masing akan ada team, maknanya akan di-manage sendiri oleh tim peritoneal dialysis ni. So sekiranya ada apa-apa masalah, pesakit boleh walk in. Ya, betul. Daripada pukul 8, kalau nak macam kita punya tempat daripada pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. Dan untuk sekiranya selepas pukul 5 petang maksimum sampai pukul 9 malam sekiranya malam tiada ada emergency. So that is bagus about peritoneal dialysis because memang kami akan menjaga sendiri pesakit-pesakit peritoneal. So pesakit kita pun, tak bagi orang lain handle. Ya, betul. Pesakit pun tolong jangan malu, jangan segan. If ada apa-apa problem dengan masalah keluarga ataupun masalah pembantu sudah lari, boleh bagi tahu kita akan tolong adjust. Ada setengah pesakit tu dulu dia tak kerja, sekarang dia nak kerja, jangan takut-takut nak bagi tahu nurse ataupun doktor. Kita akan cuba sedaya upaya untuk adjust, you all boleh dapat quality life yang lebih bagus. Kita tak nak you all ada pesakit cepat stresnya baru balik dah stres. Kita tak nak, you all boleh cerita dengan kita masalah, kita akan bantu, dan kita akan, kalau kita tak boleh bantu, kita akan rujuk dengan doktor pakar. So Okey. dari segi bantuan tu tak ada masalah. So biasanya connection tu sentiasa ada. Dan satu lagi dalam peritoneal dialysis ni kita work in team. Selain saya sebagai pakar, saya ada juga doktor-doktor spesialis saya sendiri. Dan saya ada tim saya juga ada tim sendiri. dia. Lepas tu kita akan ada daripada disiplin lain, dietitian, pharmacy untuk tengok ubat-ubat. Lepas tu kita ada sekarang kita ada occupational therapy yang boleh membantu dari segi emotional, pergerakan, kalau ada masalah kaki, rawatan kaki yang diabetik kan. So kita akan bagi nasihat. So dalam appointment tu kita melibatkan multidisciplinary team. Okey, kalau nak buat APD, mesin kena beli sendiri ke? Macam yang doktor explainkan tadi, mungkin ni terlepas kepada soalan kita, jawapan kita tadi. Kalau nak beli mesin, kita tak ada, biasanya company tak ada jual mesin lah sebab mesin ni harga dia begitu mahal. 40,000, tapi kita subsidi daripada macam yang kita kata, kita dapat sponsor daripada kalau yang masih kerja, yang kerja kerajaan, JPA Pencen, ATM, Askar Veteran, SOKSO yang masih bekerja, Zakat Baitumal yang golongan asnaf, mereka akan bantu. Okey, ni buat rawatan berapa jam, berapa kali seminggu ya. Okey. So yang ini yang macam staff nurse Jannah ada cakap tadi, sekarang ni kita tak fix. Dulu kita ada standard dose kita, pesakit mesti buat 4 kali setiap hari. Betul. Kalau dengan mesin pesakit mesti buat 10 jam setiap hari. Tak. Sekarang ni kalau pasien start awal, air kencing dia masih banyak. Racun dia tak ada tinggi sangat macam dia punya renal profile, urea, potassium, creatinine. And pesakit masih ada lebih pada 1 liter air kencing. And dia tak overload, dia tak lemas. Pandai jaga diri, pandai jaga pemakanan. Kita akan cuba tally, maknanya sesuaikan dengan sosial pesakit, dengan pekerjaan pesakit sekiranya masih bekerja, dengan keadaan klinikal pesakit. So ada pesakit yang buat 3 kali sehari, ada yang bercuti. In fact 5 hari dalam masa seminggu. So saya akan kasih cuti 2 hari dalam masa seminggu. So kita tengok juga. Tapi ada yang tak bernasib baik memang kena buat hari-hari. Tapi yang itu pun we go by advice lah. So basically kita are more towards
shared decision making. Kita tak fix you kena buat ni tak, tapi kita more to share melainkan terpaksa, di mana klinikal dia memang memerlukan dia buat 4 kali satu hari dan setiap kita akan hari. bagi tahu pesakit. Berapa umur maksimum untuk penderma transplant? Transplant. Transplant ni agak kalau ikutkan memang set up kita penderma ialah 60 tahun, tetapi ada kita sekarang ni buat juga lebih pada 60 tahun. Yang ini juga ikut ada kriteria tertentu yang perlu rujukan daripada pakar buah pinggang bahagian renal transplant. Betul. Buah pinggang ni penyakit keturunan juga ke? Ya, boleh. Pesakit buah pinggang yang ada saraf slip disc boleh tak buat urutan tapak kaki atau urutan badan? Kita tak galakkan lah. Kalau Dr. Otto pun tak kasih ni buat slip disc yang ada urutan badan ni, silap-silap terslip disc kan dia punya urat-urat tulang tu. Jika telah disarankan oleh doktor untuk dialisis, pasien perlu rawatan awal dialisis untuk elak lebih teruk. Betul. Betul. Bila doktor kata dia macam ni, bila pasien pergi dalam klinik chronic kidney disease, kita ada satu klinik kita panggil chronic pre-dialysis klinik. Maknanya pasien tu dalam tahap 4 dan tahap 5. Okey, di situ kita di sinilah pesakit tahap 4 dah tadi, bila doktor sebut berbincang pasal dialisis, sebut je perkataan dialisis, pasien mesti akan lari. Sebenarnya doktor ni kalau boleh tak nak pesakit tu cuci buah pinggang, menghalangi dialisis. So doktor memang nasihatkan untuk buat persediaan awal untuk dialisis. So persediaan awal tidak semestinya kena start dialisis. Persediaan awal ialah maksudnya nak dialisis ke tak nak. Keputusan nak dialisis ke tak nak tu dah ambil masa dalam masa setahun. Betul. So bila dah decide appointment, katakanlah nak buat hemodialisis, appointment nak buat tapak, makan masa juga. Makan masa. Kadang-kadang 3 bulan, 6 bulan untuk jumpa doktor untuk buat. Dan financial, dari segi kewangan kena prepare. So benda-benda ni ambil masa. Doktor tak suruh, tapi kebanyakan pesakit akan takut bila kita sebut perkataan dialisis. So doktor akan cakap buat persediaan awal. Sekiranya perlu, semua dah ada. Bukannya datang dalam keadaan emergency, nak kena masuk tube plastik dan melakukan dialisis. Itu kita tahu prognosis dia tak berapa bagus. Sebab tu biasanya yang pesakit selalu datang untuk PD assessment. Iaitu langkah awal. Maksudnya kita dah prepare, yang macam doktor kata, kita bila you rasa you minat untuk melakukan hemodialisis, kita dah bagi surat-surat untuk buat tapak, untuk cari hemodialisis center berdekatan, untuk apply mana-mana badan sponsor, JPA, so jadi tidak perlu last minute baru bila dah keadaan teruk baru kita dah masuk tube dekat leher. Itu lebih membahayakan nyawa pesakit lah. Appointment mak saya di HKA bulan 4 lambat lagi, tapi kaki dengan bawah mata mak saya dah bengkak. Mata mak saya dah jadi sembab. Sekiranya anda follow up under HKL pesakit buah pinggang, saya rasa tak ada masalah. Bawa surat rujukan daripada tempat yang terdekat, and anda boleh walk in. Kita ada klinik walk in di CKD klinik. Ini untuk pesakit yang memang follow up under Hospital Kuala Lumpur Nephrology. Salam Dr. Stamnan. Tanya macam mana doktor plan berapa fluid restriction untuk pesakit. Okey, bergantung pada air kencing yang ni. Dia tak ada berapa fluid nak restrict. Macam yang doktor cerita tadi, incremental dialysis. So basically kita tengok keadaan pesakit. Setiap pesakit dia ada berat kering dia tersendiri. So basically it is based on that tekanan darah pesakit. Kita tengok juga apa kita akan set weight, berat badan yang sesuai untuk pesakit. So daripada situ kita akan olah berapa banyak patient perlu restriction. So kita tak strict sebenarnya. Setengah orang kena restrict fluid dalam 1 liter. Itu air saja. Setengah orang 800. It depends on berapa banyak keadaan pesakit waktu tu. Salam doktor. Ni saya dah 11 tahun HD. Boleh ke tukar CAPD? Boleh. Tak ada masalah. Kalau dah 11 tahun hemodialisis, kita pergi kepada tukar CAPD. Ramai je ada yang bertukar kepada hemodialisis bila terpaksa. Maknanya dia punya highway saluran darah tak ada. Yang tu actually sebenarnya kita tak galakkan. Sebab tu kita kata kalau boleh pilih peritoneal dialisis dulu, baru pergi kepada hemodialisis. Sebab kita masa awal-awal tu masa tu ada residual fungsi buah pinggang yang masih ada. Tapi ada yang at one point ada terpaksa tukar pada hemodialisis kepada peritoneal dialisis, and boleh buat, cuma dia tak boleh buat incremental lah. Memang dia kena buat standard terapi. Hari-hari 4 kali satu hari. Dia tak ada mungkin cuti, tak ada. Mungkin dia standard 4 kali. Sebab dia dah lama buat hemodialisis tu, kita tak ada
buat incremental dialisis. Bagaimana boleh terjadi buah pinggang rosak? Tips untuk elakkan? Ini yang kita dah ceritakan tadi lah. Nombor 1, of course, healthy lifestyle. Cuba elakkan daripada dapatkan kencing manis, darah tinggi, penggunaan ubat tahan sakit yang lama, screening kalau ada autoimmune. Untuk elakkan yang mana-mana risiko tu, maknanya selalu buat medical check up lah. At least sekurang-kurangnya setahun sekali. Berdekatan. Sakit buah pinggang boleh mengandung tak? Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Depends on keadaan pesakit, kesesuaian. Stabil ke tak untuk mengandung. Ada senaman tak yang perlu untuk pesakit? Ada. Memang ada. So yang ini kita memang akan nasihat. Hemodialisis pun ada cara dia. Peritoneal dialysis pun ada cara dia. Betul. Tapi it is go by individual. And di unit kami, occupational therapy akan menolong dari segi nasihat untuk senaman pesakit ni. Alright. Okey, ada apa-apa lagi ke soalan? Setakat ni tak ada. Kita tengok ada lagi soalan daripada penonton kita hari ni. Okay, alright. So, saya rasa kita boleh rumuskan. Sekiranya anda, kalau ikutkan dialisis tanpa jarum yang dilakukan di rumah ataupun peritoneal dialysis ni, actually memudahkan perjalanan dan membolehkan pesakit kronik buah pinggang ni menikmati kualiti hidup yang lebih baik berbanding dengan hemodialisis. Namun, perbincangan rawatan dan pilihan gantian bergantung kepada kesesuaian setiap individu dan perlu perbincangan bersama pakar buah pinggang anda. So, jangan lupa untuk follow TikTok MyHealthKKM untuk maklumat kesihatan yang sahih dan tepat, atau boleh layari mana-mana media sosial MyHealthKKM. Ada apa-apa Janah nak bagi tahu? Buat masa ni, saya rasa follow TikTok MyHealthKKM untuk maklumat kesihatan yang sahih dan tepat, atau boleh layari mana-mana media sosial MyHealthKKM. Boleh mungkin berjumpa dengan pakar perunding perawatan nefrologi untuk mendapatkan apa-apa maklumat yang tepat. Alright. Bye.